dapat sama-sama kita berkumpul di surau kita untuk kita sambung pengajian dan perkongsian kita yang telah lalu, yang kita tinggalkan. Bersabit dengan perkara di luar rumah kita. Hari itu kita bincang, bila keluar baca zikir, ya, baca doa, umpama diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian kita bacalah doa naik kenderaan. Kemudian kita bila melihat kemalangan, kita membaca doa, ya. Ingat lagi ya? Boleh? Simple lah ya, tak rumit pun ya. Kemudian kita isilah ya masa-masa kita dengan perkara yang baik. Boleh jadi kita membaca Al-Quran, surah yang kita ingat. Baca. Surah-surah pendek pun tak apa. Secara umumnya tidak ada beza surah pendek ke, surah panjang ke, ya. Mungkin kalau kita baca di rumah, kita boleh ambil mushaf. Tapi kalau dalam kereta macam mana? Kita baca yang kita ingat lah, yang kita hafal. Dalam syarak ia disebut bacaan min zahri qalbin ataupun ala zahri qalbin. Maknanya kita baca dengan hati kita, hafalan kita, ya. Itu juga satu bacaan digalakkan. Malah ulama tidak sepakat membaca Al-Quran dengan melihat mushaf atau dengan hafalan. Manakah yang lebih baik? Sebahagian mereka mengatakan bahawa lihat mushaf itu lebih baik. Pasal lihat Quran kan, ada ibadah mata di situ. Kita pegang pula mushaf, ada ibadah tangan di situ. Jadi dia kata banyak anggota kita melakukan satu-satu ibadah. Makin banyak anggota yang kita lakukan ibadah, lebih baik. Ya. Tapi sebagian tidak. Dia kata yang hafal tu lagi bagus, lebih afdal membaca Quran ala zahri qalbin, makna dengan hafalan kita, ya. Kerana itu adalah antara bacaan para sahabat Rasulullah SAW. Apa tak semualah menghafal Al-Quran, tapi maksudnya dia baca dengan hafalan mereka, ya. Sebab itu pada zaman Rasulullah SAW tidak ada mushaf. Tidak ada mushaf yang fizikal macam ni. Ditulis tapi bukan dalam bentuk mushaf, ya. Dapat tulislah, ya, dengan, ya, apa-apa yang ada pada waktu itu. Tulis kat kulit-kulit kayu, ya. Tulis dekat apa-apalah, ya. Abang simpan juga, ya. Tapi sebahagian besar atau kebanyakan mereka membaca dengan hafalan. Dia tulis tu pasal tak nak bagi hilang. Pasal mereka pun manusia juga. Ada kala mereka lupa, mereka boleh rujuk, kan. Dan memang Rasulullah SAW menulis Al-Quran, yakni menyuruh sahabatnya menulis Al-Quran, ya. Dan ada sahabat yang Nabi larang tulis selain Quran, takut campur aduk. La taktubu anni ghairal Quran. Faman kataba anni ghairal Quran falyamhu. Ya, siapa-siapa yang tulis selain pada Quran kena padam. Takut campur lah. Memanglah ada apa tulis, ya, adalah tulisan itu. Lepas tu bila Nabi dah wafat, pasal apa Nabi tak buat dalam bentuk mushaf? Pasal semua orang dah hafal. Al-Quranu fi sudurihim. Quran berada dalam dada-dada mereka. Masa Nabi hidup sampailah Nabi wafat. Jadi nak buat apa nak ada mushaf? Pasal semua dah hafal kan. Dan begitulah keadaannya, termasuk pada zaman Abu Bakar As-Siddiq sampai suatu perang yang disebut sebagai perang Al-Yamamah. Zaman Abu Bakar ni ada orang tak nak bayar zakat. Jadi Abu Bakar memerangi mereka. Pada waktu itu ramailah sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang syahid. Jadi Abu Bakar berfikir, macam mana ni? Banyak orang hafal Quran ni mati belaka. Jadi kalau esok-esok mati belaka, maknanya macam mana kita nak baca Quran? Bincang kan. Dan itu sebenarnya cadangan Umar Al-Khattab.
Omar yang cadang mula-mula tu. Abu Bakar tak nak mula-mula tu. Ya. At first dia kata, macam mana aku nak buat ni? Nabi tak tulis mushaf. Tak bukukan mushaf. Macam mana aku nak bukukan? Omar kata, wallahi hadha khair. Demi Tuhan ini satu benda yang baik. Jadi dia pujuk, dia bukan pujuk lah, maksudnya dia sentiasa menggalakkan Abu Bakar As-Siddiq untuk mengumpulkan Al-Quran dan ditulis dalam mushaf sampailah dibuka hati beliau. Jadi dan disetujukan oleh sahabat-sahabat yang ada, maka tulislah. Kalau ikut zaman Nabi dulu, hafal bacaan hafalan saja. Jadi ada kata hafal lebih baik. Jadi kita dua-dua kita buat. Ini hanya dari sudut perbahasan saja, tapi kita buat. Kalau yang kita tak hafal, macam mana? Macam mana kita nak baca? Of course lah kita tengok mushaf. Tapi yang kita dah hafal, tak payahlah kita tengok mushaf. As simple as that. Kan? Tak ada yang rumit pun. Siapa-siapa pun. Termasuk saya sendiri yang saya hafal, saya tak tengoklah Quran. Apa nak tengok, dah hafal. Macam zaman sahabat Nabi dah hafal, nak tengok mushaf apa. Sebab itu tak dikumpulkan mushaf. Quran tu tidak dikumpulkan dalam bentuk fizikal macam hari ni. Pasal dah hafal. Takkan nak ambil Quran nak baca lagi kot. Ya. Jadi kita bacalah ya, isi masa. Dan kita baca Quran tak rugi sebenarnya. Setiap satu huruf kita dapat 10 pahala. Man qara'a al-Qur'ana harfan falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Ya. Dalam hadis Al-Imam Tirmizi rahimahullah daripada Ibnu Mas'ud, Nabi kata siapa-siapa yang baca Quran satu huruf dapat 10 pahala, 10 kebaikan. Hasanah ni kebaikan sebenarnya, bukan pahala saja. Kebaikan dia luas. Sebab tu kalau kita terjemahkan pahala, dia tak tepat. Kataan pahala, ajr. Baru pahala. Kalau hasanah, dia kebaikan, dia luas. Dia, konteks dia tu lebih luas. Bukan sekadar pahala lah, mungkin kebaikan-kebaikan yang lain. Banyak kebaikan lah hidup kita ni. Jadi, Nabi kata, satu huruf dapat 10 kebaikan. Kita naklah kebaikan ni. Cuma suruh pada Allah lah kebaikan yang macam mana yang nak bagi pada kita. Mungkin lain orang, lain kebaikannya. Betul tak? Ya. Dan Nabi kata inilah aqulu alif lam mim harfun walakin alif harf, mim harf. Lam harf, mim harf. Nabi kata aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Walaupun ada dalam Quran ni huruf-huruf yang tidak diketahui akan maksudnya, tapi dapat pahala juga kerana, ataupun dapat kebaikan juga kerana ia berasas pada huruf. Banyak mana kita baca, banyak itulah ya. Dalam Al-Fatihah saja ada berapa huruf? More than 100. 150, cuba kira balik. Saya pun tak ingat. Pasal tak pernah kira kan. Tak kira pun tak apa. Lebih banyaklah. Kalau 100 huruf kali 10, that means berapa tu? 100 kali 10 10,000. 1,000. 100 kali 10 1,000. Kalau 100 kali ialah 100 kali 10 1,000. Itu baru Al-Fatihah. Kalau kita baca banyak lagi, banyak kan. Al-Quran secara keseluruhan mempunyai tak kurang daripada 320,000 huruf. 320,000 huruf. Itu yang dikeluarkan oleh Faswah Qatar dah seumpama ulama kira kan, kira itu soal. Kita satu hari kira tak ni lagi kot. Kita ambil kiraan orang je lah. Kalimah ada 77,000 kalimah. Ni kita ingatlah pasal kita belajar ulumul Quran, dan sains Al-Quran. Pecahan-pecahan itu ada, dinyatakan. Baik, jadi kita baca Quran ya.
Antara ibadah yang terbaiklah untuk kita lakukan. Kita boleh zikir, kita boleh doa bahkan. Very open. Tidak ada satu amal yang khusus untuk kita memenuhi masa kita semasa kita bermusafir atau seumpama. Cuma Nabi ada juga ajar dalam sebagai hadis umpama yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Abi Musa Al-Asy'ari dan selainnya. Bila kita naik tempat tinggi, Nabi suruh tasbih. Bila turun tempat rendah, Nabi suruh takbir. Terbalik. Bila naik tempat tinggi, takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila turun, dia naik tempat tinggi, turun kan? Kita bertasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu je lah ya. InsyaAllah ta'ala ya. Baik. Malam ni kita nak masuk bab yang baru. Kat mana itu? Ya. Itu bab salam dah baca kan? Salam-salam. Bagi salam apa semua kan? Dah itu kan? Yang salam itu saya dah ajar kan? Yang salam. Bagi salam apa semua. Baik, tajuk malam ini ialah mengajak kepada kebaikan. Kerana bila kita di luar, kita bercampur dengan masyarakat, dengan kawan-kawan dan seumpamanya, maka amat-amat digalakkan supaya kita, sesama kita mengajak kepada kebaikan. Ya. Kerana mengajak manusia kepada kebaikan ada satu ibadah yang besar. Saya baca teks pengarang dulu. Kata beliau, adapun mengajak kepada kebaikan dan kebenaran adalah berdasarkan hadis yang diriwayatkan daripada Rasulullah SAW oleh Ibnu Mas'ud, di mana kata baginda, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Ya. Maksudnya sesiapa yang menjadi dalil ke atas sesuatu kebaikan, maka dia mendapat pahala seumpama yang melakukannya. Ini boleh terjemah pahala pasal ajr. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Ya. Ajri makna pahala. Ajrun. Ya. Upah lah upah. Lepas tu dalam fiqh muamalah dia ada satu bab. Babul ijarah. Bab upah dan sewaan. Ya. Bila kita bayar orang sebagai upah, dia panggil ajr. Ataupun kita bayar sewa juga disebut sebagai ajar. Baik. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Sesiapa yang menjadi dalil kepada satu kebaikan, maka dia mendapat pahala seumpama orang yang melakukannya. Apa maksud menjadi dalil? Makna dia yang ajar orang tu. Dia yang ajak orang tu. Dia yang bantu orang tu. Itulah makna dalil. Asal makna dalil ni ialah petunjuk. Petunjuk kan? Kita beli barang, ada manual book. Itu orang Arab panggil dalil. Kita beli kereta, ya. Ada handbook untuk maklumat tentang alat yang kita beli, termasuk kenderaan atau seumpamanya, dan untuk digunakan masa kecemasan untuk troubleshoot atau seumpamanya. Itu dipanggil dalil, ya, manual. Guide lah, guidance. Kita naik kereta ada signboard. Sekarang ni mungkin tak berapa perlu sangat. Betul tak?
Sebab kita dah ada handphone lah. Buka Waze. Saya nak pergi mana-mana memang buka Waze dulu. Walaupun nak pergi tempat kita dah tahu. Nak pergi KL, nak pergi Gombak. Kadang-kadang ada jam kita tak tahu. Masuk-masuk jam. Aduh. Kita ingat nak pergi mana-mana tempat, masuk highway KBE, selamatlah. Masuk je tol dah stuck depan ada accident. Betul tak? Orang guna Waze ni kalau dulu untuk tempat yang kita tak biasa pergi saja. Saya keluar, kalau pergi tempat yang tak pernah pergi, dah kuliah apa semua, memang pakai Waze lah. Sekarang, dulu tak ada. Ha? Malam tadi saya kuliah di Surau Al-Husna, di Taman Medan. 7 tahun lepas, saya cari surau tu. Masa tu saya tak pakai Android lagi. Ataupun tak guna Waze lagi kot. 7-8 tahun lepas lah. Pergi cari surau. Pukul 9.30 baru jumpa. Masa tu. Dekat 10 tahun lepas lah. Pakai Android kot. Tapi tak erti lagi. Nak cari location ke apa. Memang pergi cari surau. Cari macam tu je lah. Masjid jumpa 2 biji. Surau 3-4 biji. Tak jumpa habis sudah. Dalam SU pergi ambil. Saya sampai surau. Lepas dengan semayang lah. Pukul 9 lebih. Dia suruh kuliah juga. Saya malas lah. Nak semayang nak balik lah. Jumpa tengok surau. Jumpa tengok surau. Tapi sekarang senang. Pergi mana-mana pun. Ya. Tapi ada salah juga. Di Bangi tu tuan, ada satu surau tu nama dia dekat-dekat, nama dia sama. Dekat-dekat pula tu ada 3 surau, kawasan berdekatan tu nama dia sama. Saya lupa dah surau apa, ni cerita lama dah. Nak 5 tahun lepas kot. Ada seorang tu dia panggil pergi kuliah maghrib. Kat Bangi jauh lah. Bisa pergi jugalah bawa anak buat isteri masa tu. Hari Sabtu okey lah sambil berjalan. Waze tu tak salah, kita yang salah. Pasal kita tekan je nama surau tu, dia keluar, kita terus tekan. Rupanya surau lain. Saya sampai awal, sebelum maghrib saya dah sampai. Yelah, biasa kalau jauh kita sampai awal. Dekat je kita sampai lewat. Ni sebab saya duduk Sungai Buloh juga, tu saya sampai lewat. Sebut panjang kan, cuba saya duduk jauh. Maghrib saya sampai lah. Sekolah pun sama juga tuan. Zaman saya duduk depan sekolah dulu. Depan sekolah, 2 langkah dengan sekolah, saya lah orang paling lambat. Ngam-ngam 7.20, masa tu bukan 7.20, 7.35. Sekarang 7.20. Sekarang masa dah dipanjangkan. Pagi diawalkan, petang dilewatkan. Dulu pukul 11.50 kita dah balik hari Jumaat. Sekarang ni sampai pukul 12.30. 12.40 macam tu yang balik sekarang. Budak-budak balik 12.30, kita balik. Lepas budak balik pun kita balik kan. Sekarang tak dan dah nak balik mandi semalam Jumaat. Saya bawa baju untuk salin je. Kan? Dulu dan balik mandi apa semua. Panjang kali Jumaat. Susah kita nak semalam Jumaat. Ke Jumaat. Before 12 dah boleh balik. Kalau nak siap. Kawan tadi ya. Jadi saya dah tekan surau tu, dia naik. Kita tekan nama surau dulu. Dia naik tu, pop tekan terus. Padahal ada 3 surau yang sama. Pergi sampai kat maghrib kan. Saya pun semayang maghrib macam orang lain lah. Semayang pergi-pergi ni. Saya pun dah habis semayang maghrib, sunat tu. Saya duduk sini. Kebetulan yang Erin kuliah tu, biru dakwah tu, dia pergi umrah. Pengurusi dia. Orang Kelantan juga dia tanya. Ustaz nak tanya, Ustaz apa ya? Tak kenal. Ustaz Hassan. Ustaz memang malam ni kat sini ke? Yelah saya kat surau ni. Apa nama surau tu? Dah belakang dia. Apa? Surau apa nama? Tak ingat. Dia kata, biru dakwah pergi umrah. Saya yang uruskan kuliah dia. Malam ni Ustaz tak dapat datang. Memang duk miss call tu dah miss call dah. Tapi saya pasal silent. Dulu silent je kan. Sekarang ni buat vibrate sekali. Tengok-tengok dah banyak miss call. Telefon balik. Ustaz kat mana? Saya kat surau ni. Ustaz salah surau je dia kata. Dia pun.
Tu kalau kita nak pergi mana-mana, tempat yang kita tak biasa, kalau minta location. Kalau kita cari sendiri salah. Kan? Pergilah surau tu. Ya. Dia yang beritahu, SU ke pengurusi saya tak pasti. Dia kata, Ustaz, dekat sini yang surau nama macam kita, 3 Ustaz. Oh, patutlah, tu salah juga. Jadi, signboard tu dalil. Hari ni kita guna Waze. Waze tu disebut sebagai dalil. In Arabic, dalam bahasa Arab, dalil. Pasal dalil ni dia guidance. Bila kita guide orang ni dia maksud dia luas. Kita ajar, hatta kita ajak barang itu one sort of guidance, satu bentuk guidance juga. Kan? Apa-apa jenis dalil yang kita buat, of course lah ya, Quran dan hadis-hadis Nabi SAW adalah dalil. Waktu dia panggil dalil. Quran ni dalil. Pasal apa? Dia bawa kita kepada sesuatu. Of course lah dia bawa kita kepada Allah. Dia bawa kita kepada hukum. Dia bawa kita kepada macam-macam kan. Sebab itu disebut sebagai dalil. Hadis Nabi pun sama. Disebut sebagai dalil. Jadi Nabi kata siapa-siapa yang menjadi dalil ke atas satu kebaikan, maka dia dapat pahala yang sama. Sebab itu ulama kita dalam hal ini antaranya Al-Imam Izzuddin Ibnu Abdis Salam dalam buku dia Qawaidul Ahkam. Ya. Antara buku usulul fiqh yang saya boleh kata paling masyhur dalam market. Ya, the most famous one. Kenapa? Kerana prinsip yang dibawa dalam buku itu diguna pakai sampai hari ini. Ya. Dan beliau memfokus dalam bukunya kepada masalah dan mafasid, kemaslahatan dan kerosakan. Jadi dia amat relevan. Sampai bila-bila lah. Kan? Contoh hari itu masa PKP semenjak jarak. Kan? Prinsip yang dibawa lah tu. Al-masalah. Dengan sebab kemaslahatan, banyak benda yang boleh berubah. Termasuk hukum, hakam, syara. Ya. Especially yang boleh diubah lah ya. Mana bukan boleh ubah suka-suka. Kan? Setakat jarak soft, merapatkan soft tu hanya sunat di sisi majoriti, tidaklah wajib. Ada lain kata wajib tu, macam Imam Bukhari rahimahullah, dia kata kalau kita soft tak rapat, ataupun kita ada gap lah antara satu orang pada satu orang dan satu soft, berdosa. Ada juga ulama yang kata begitu. Merapatkan soft tu wajib. Ia tidak membatalkan solat, tapi kalau kita tidak melakukannya maka berdosa. Macam orang kata semayang berjemaah fardu ain. Memang ada segelintir para ulama yang kata semayang berjemaah fardu ain kalau kita dengar azan. Sebab banyak hadis Nabi kata innamas salah ala man sami'al azan. Solat itu kata orang dengar azan. Man sami'an nida falam yatihi fala salata lahu. Nabi kata siapa-siapa yang dengar azan maka dia tidak mendatanginya, maka tidak ada solat baginya. Itu semua hadis-hadis diriwayatkan dalam kitab sunnah daripada sahabat-sahabat Nabi nampak. Jadi tengok banyak hadis ni Nabi kata tidak ada solat, tidak ada solat. Jadi macam fardu ain lah ya. Kalau kita dengar azan, kita tak main. Dengan tidak ada apa-apa keuzuran. Kita sembahyang seorang. Sah. Tapi berdosa kerana tidak mendatangi jemaah. Ya. Berdosa tu sebab kita tidak mendatangi jemaah. Sedangkan kita dengar azan. Sebab tu bagi orang yang mendengar azan, berbanding orang tidak mendengar azan, yang mendengar azan itu lebih agak ketat. Orang dengar azan ni, dia tak hadir, dia berdosa. Kerana tidak mendatangi jemaah. Bukan kerana tak solat. Kalau dia tak solat tu hal lain. Dia solat di rumahnya. Solat itu sah. Dia berdosa. Ya? Hak kata fardu ain lah. Sama lah konteks ni pun. Sah kalau jarak-jarak. Ataupun bukan jarak lah ya. Kita selalu sah ni tak rapat. Contoh pergi semayang, kalau tempat-tempat orang Bangla solat kan, macam seorang yang ada dekat kilang-kilang, mereka semayang sah rapat, tak sama macam kita.
ibarat kata sentuh kaki dengan kaki ya. Bukan masa PKP lah, sebelum PKP lah. Dia dah jadi trend lah. Dia semayang. Saya selalu semayang kat surau di Subang Bestari tu, di tengah jalan tu ada satu surau. Ada time-time saya lewat, bila saya lalu, dah azan, saya selalu singgah surau tu. Itu banyak bangla-bangla yang baru balik daripada kerja kilang. Bertujuh kan, kita memang semayang kat situ. Orang Melayu kita satu soh, kadang tak apa satu soh. Penuh sampai belakang, sampai pintu belakang. Saya ingat dia ada 5-6 soh lah, surau kecil je. Tapi dipenuhi oleh orang Bangla bila waktu maghrib. Mereka baru balik kerja. Mereka balik pukul 7 kan. Dia orang kerja pukul 7 pagi, 7 malam. Jadi dah azan. Saya sebenarnya rapat-rapat. Benda yang tak ada bau, okey lah. Benda yang ada bau tu, hadap je lah kan. Tapi tak apa lah. Dia orang balik kerja, biasa lah. Tapi kalau tak rapat pun, tidak berdosa. Kerana merapatkan soft dan menyamakannya di sisi majoriti adalah tidak wajib. Ya? Of course lah, ada kemaslahatan di situ. Kita tengah semayang. Tiba-tiba orang sebelah kita kencing. Kencing. Tuan-tuan diam macam tu. Batal lah semayang. Najis dia pocik kena seluar kita. Tak pernah berlaku, Ustaz. Memang tak pernah berlaku. Saya pernah berlaku. Saya duduk di soh di belakang. Soh depan saya, member ni terkencing. Bukan kencing, terkencing. Tak terkencing juga. Memang kencing lah. Tapi dia dah nyanyuk. Orang Arab kata kharif. Orang nyanyuk ni tuan-tuan, dia dah tak diwajibkan solat sebenarnya. Dia nyanyuk umur dah 80 lebih dah. Tapi dia suka pergi semayang. Dia pergi surau saya, kadang-kadang kena marah dengan orang. Dia pergi masjid, kencing tuan-tuan. Tengah-tengah semayang. Dia kencing. Jadi orang sebelah menyebelah tu bergerak. Menjarakkan diri lah. Kenapa? Kerana najis semayang tu. Kalau kita tak menjarakkan diri pada waktu itu, batal lah solat kita. Kan? Kerana syarat solat ialah kita bebas daripada selain pada hadas, najis juga. Pasal apa jarak-jarakkan? Pasal akan batal solat. Ada kemudaratan di situ. Kalau najis pun kita menjarakkan diri, tak kisahlah. Itu contoh saya bagi itu pasal berlaku depan mata saya. Mungkin ada contoh-contoh yang lain bila kita semayang, najis jatuh depan. Ataupun apa-apalah. Tuan-tuan bergerak ke tak bergerak? Kan bergerak. Meninggalkan tempat itu. Bergerak sikit. Lari. Jangan statik dia semayang. Tak bergerak. Tak apa kan. Dia tak boleh ni semayang. Semayang boleh respon dia kepada apa yang berlaku. Nabi tengah semayang. Tapi yang sunat lah ya. Di rumahnya. Aisyah balik. Itu kunci. Nabi bergerak sambil semayang. Buka pintu. Kemudian Nabi balik ke tempatnya. Solat. Yaqultu ala nabi wal babu mughlaqun. Wal nabi yusalli famasha hatta fataha li al-bab thumma ada ila makani. Ini kita belajar dalam perkara-perkara yang harus ketika solat. Antaranya ialah respons. Kita bergeraklah, kita bertindak. Jika berlaku perkara yang perlu kepada tindakan. Tasarruf, bergerak. Aku balik, pintu kunci. Nabi tengah solat. Nabi berjalan sehingga membuka pintu kepadaku. Kemudian Nabi kembali ke tempat solat. Kadang-kadang solat lah. Jadi permasalahan yang bergerak. Kat mana tadi? Sebelum buka pintu tu apa? Cakap pasal apa tadi? Ada orang ni dia tak habis. Saya lari situ tadi. Nak cerita itulah ya. Al-masalih atau kemaslahatan kadang-kadang dia boleh mengubah satu hukum. Usahakan yang tidak wajib, yang wajib pun. Yang wajib bahkan. Ya. Jika ia ada kepentingan-kepentingan tertentu, especially yang melibatkan nyamuk. Jadi prinsip dia bawa tu memang perlulah dalam kemanusiaan. Keselamatan. Itu konteks-konteks kemaslahatan. Jadi dia huai tentang
masalah dan mafasid. Dia kait dengan ibadah dah seumpamanya. Dia kata ibadah kita ni ada dua berasal pada ayat Quran dah ada di Nabi SAW. Pertama disebut sebagai ibadah qasirah. There are two types of worshipping. Pertama dia panggil qasirah. Standing ibadah. Apa maksudnya? Maksudnya ialah qasirah ala sahibiha. Ibadah yang terhenti. Yakni terhenti ke atas dirinya sahaja. Dia yang buat, dia dapat. Banyak mana dia buat, banyak itulah dia dapat. Ibadah-ibadah peribadilah kita kata. Ya. Kita semayang. Banyak mana kita semayang, banyak itulah kita dapat. Walaupun kadang-kadang kita semayang sebelah menyebelah antara satu dengan yang lain. Pahala semayang takkan berpindah daripada orang ni kepada orang ni. Walaupun semayang sama-sama. Pasal ibadah dia masing-masing. Ya. Tapi banyak mana yang kita buat, banyak itulah kita dapat. Of course yang fardu kita semayang 17 rakaat satu hari. Pasal fardu tak tinggal lah kan. Mungkin ada yang berjemaah, mungkin ada tidak berjemaah. Lain pada tu, preferable. Very open. Kita nak semayang rawatib, kau boleh ba'diyah, kita ada yang mu'akkad. Tak kurang daripada 10 rakaat. Ya. Ada ulama kata 10, ada ulama kata 12, atau yang standard dalam mazhab Syafi'i pun ada yang kata 10, ada kata 12, ada dua standard lah. Kerana ada riwayat Nabi sembahyang 10, ada riwayat Nabi sembahyang 12. Ya. Semayang boleh semayang penuh, alhamdulillah. Mungkin kita tak penuh, semayang sebahagian daripada ni. Kalau campur yang tidak muakkad sekali, of course lebih banyak daripada 10 atau 12. Kan? Tambah lagi 2 rakaat lagi after zuhur yang tidak muakkad. 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isyak. Dan di sisi mazhab Hanafi tambah lagi 2 rakaat selepas isyak. Berapa tu? 2 zuhur tadi. 4 asar 6. 2 sebelum maghrib 8. 2 sebelum isyak 10. 2 selepas isyak 12. Oh, tambah lagi 12. 12 campur 12 jadi 24. Jadi yang muakkad dan tidak muakkad. Qabliyah dan ba'diyah untuk yang fardu ada 24 rakaat, 24 rakaat. Buatlah ikut kita punya kemampuan, kerajinan. Ya. Dan saya pasti setiap orang takkan sama atas satu dengan yang lain. Ala kulli hal, kita buat lebih, kita dapat lebih. Innallaha la yudayyi ajral muhsinin, ataupun innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Apa yang buat Allah Taala bagi. Tapi buat banyak dapat banyak. Buat sikit dapat sikit. Orang yang semayang full 24 rakaat takkan sama dengan orang yang semayang 10. Semayang 10 dapat 10 ya. Tapi tak apa, because dia preferable. Yang sunat ni kita galakkan. Tapi jangan sampai kita jadikan dia macam hak wajib pula. Tak boleh. Nabi ni kadang dia ajar satu benda, bila orang buat, dia tinggalkan. Pertama kerana takut difardukan oleh Allah. Yang kedua, tak nak bagi nampak ada persamaan hak wajib dengan hak sunat ni. I'tikaf pun sama, Nabi galakkan i'tikaf ketika Ramadan. Satu hari ramai orang i'tikaf, termasuk isteri-isteri Nabi pun semua i'tikaf. Nabi balik. Nabi meninggalkan i'tikaf pada waktu itu, Nabi i'tikaf pada bulan Syawal. Main tarawih pun sama. Nabi semayang berjemaah 4 malam. Malam pertama ramai, malam kedua lagi ramai, malam ketiga lagi ramai, malam keempat Nabi tak keluar. Ada setengah riwayat 4 malam Nabi keluar, malam kelima Nabi tak keluar. Sahih Muslim. Pada Aisyah radhiyallahu taala anha. Pasal Nabi tak keluar kerana takut difardukan. Dan of course lah, ini ibadah sunnah, preferable. Bukan wajib. Jadi yang sunnah jangan buat macam wajib pula. Yang makruh jangan buat macam haram pula. Lain-lain belaka. Jadi kita berinteraksi dengan hukum hakam syarak mengikut status dan kedudukannya. Yang wajib kita jadikan dia wajib. Yang sunnah kita galakkan. Dan begitulah semai-semai yang lain.
Qiyamul Lail yang digalakkan dalam syarak ialah 13 ataupun 11 rakaat. Boleh buat lebih banyak lebih baik. Itu pun dah banyak dah 11 tu. Bangun semayang dapat 4 rakaat di pos subuh tu rasa macam dah banyak, dah penat dah ya. Nabi kalau campur sembahyang dalam satu hari, yang Nabi memang tak tinggal 40 rakaat. Ya. 17 yang fardu, 12 yang muakkad, ba'diyah qabliyah, sembahyang fardu tu, dan 11 qiyamul lail. Ya. Campur semua tu 40 rakaat every day, Nabi tak akan tinggal. Saya tu hak top sembahyang fardu, after fardu hak muakkad dulu. Hak muakkad ni hak paling ditekankan ialah waktu lah. Sembahyang sunat antara solat dan qiyamul lail. Hak lain tu tak apa, orang seruan ya. Mai sunat wudu, mai sunat tahiyatul masjid, mai sunat hajat, mai sunat apa ni. Ya. Tapi hak ni memang Nabi tak tinggal lah ya. Jadi banyak tu lah ya kita buat. Kalau kita rajin lah ya. Kita pulang. Quran berapa banyak kita baca dalam satu hari? Ya. Sikit pun tak apa, banyak lebih baik. Preferable. Kita pulanglah ya. Puasa ya. Ada puasa tahunan, ada puasa bulanan, ada puasa mingguan ya. Fasting on yearly basis, ada monthly basis, ada daily basis, campur banyak juga ya. Tapi tak tahulah kita buat macam mana. Tak apa, because dia tidak wajib ya. Korban ya. Kita baru lepas Ayah Haji korban ya. Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Al-Khattab dia sering berkorban, tapi once a while dia tinggalkan korban. Dan bila mereka ditanya kenapa tak buat korban tahun ini, maka mereka menjawab kerana ia bukan wajib. Tapi Umar Al-Khattab walaupun dia tak korban, dia bagi duit dia kepada pembantu-pembantunya, hamba-hamba yang ada, sedekah juga lah ya hari itu. Ya. Itu ibadah qasirah. Maksud kamu buat, kamu dapat. Dia tidak ada kena-mengena dengan orang lain. Ya. Bapak dia rajin sembahyang, anak dia malas apa? Takkan berpindah pahala bapaknya pergi kepada anak. Anak dia rajin sembahyang, pok dia tak sembahyang. Tak bagi pahala pada bapaknya. Saya pergi ustaz, dia sedekah. Dia hadiah, aku hadiahkan pahala sembahyang aku ni kepada bapak dia. Tak confirm. Tak confirm. Hadiah pahala ni tak confirm. Sebab kata ya, sebab kata tidak ya. Kerana dia ibadah-ibadah qasir. Ibadah-ibadah yang tidak boleh diniabahkan, digantikan. Kita tak boleh sembahyang, boleh dah kita upah orang ganti solat untuk kita. Boleh tak? Tak boleh. Puasa pun sama, kita tak boleh puasa, kita suruh orang yang ganti untuk kita. Tak boleh. Kalau boleh pun mati je. Mati, berapa dia tinggal puasa? Sekian-sekian. Okey. Wali dia gantikan. Kalau dia mati tu suami, isteri menggantikan. Kalau yang mati tu isteri, suami boleh menggantikan. Pasal ada nafs. Itu pun dalam mazhab Maliki dia tak terima. Tak boleh ganti dia kata. Pasal ini ibadah-ibadah individu, peribadi. Mana boleh mengganti. Kalau ada nafs tu, dia kata tak sunnah. Itu yang standard dalam mazhab Maliki. Bagi makan saja dia kata. Kita boleh dua, ganti boleh, bagi makan pun boleh. Ya. Haji boleh ganti juga. Ya. Haji kalau semasa hidup kita ada wang, tapi kita tidak ada kekuatan dari sudut kesihatan atau seumpama. Sebab kata tak wajib, kerana tak cukup syarat. Tapi saya ingat majoriti mengatakan wajib. Dengan cara kita mengupah orang lain untuk haji dengan kita. Walaupun kita masih hidup, puasa tadi tak ya. Puasa dah mati, bahawa orang boleh niabah, orang boleh replacement, orang boleh ganti. Tapi haji, kalau kita masih ada bakat, tapi harta kita ada, wang kita cukup, kesihatan tak ada, wajib kita upah orang lain.
ada ibadah ni dia boleh nanti kan. Tapi sebagai besar pada ibadah, dia terhenti kepada orang yang melakukannya. You do it, you get it. Satu lagi kata beliau, saya nak habiskan ini. Ibadah qasirah. Tadi qasirah. Satu lagi kata beliau, ibadah muta'adiyah. Ibadah yang muta'adiyah artinya muta'adiyah ala ghairi sahibiha. Ibadah yang melangkau. Tadi qasirah, stop. Tak kita je. Yang ini qasirah, dia stop dekat kita. Oh ni dia muta'adiyah. Dia melangkau kepada orang lain. Maksudnya kalau orang lain buat, kita dapat. Kita tak buat pun. Dia panggil outstanding ibadah. Outstanding worshiping. Lagi hebatlah pada hak tadi. Orang tu tak erti semayang. Kita pun ajar dia semayang. Banyak mana dia semayang, banyak itulah kita dapat pahala tidak dikurangi walau sedikit. Dia semayang Allah Ta'ala bagi berapa contohnya? 80 markah. Banyak lah tu. Inna rajula la yusalli salata lam yuktab lahu illa tusu'aha. Nah, kita tak ingat. Hadis Ammar bin Yasir dalam Sunnah Al-Baihaqi dan selainnya, Nabi kata, Inna rajula la yusalli salata falam yuktab lahu min salatihi illa tusu'aha, sumunaha, subu'aha, sudusaha, humusaha, sulusaha, nisfaha. Maka seorang itu solat tidak ditulis ke atas solatnya baginya melainkan 1/9. Maksudnya kalau orang semayang, dia dapat 10 markah. 90% lagi out. Allah Ta'ala bagi 1/9. Maksudnya daripada semayang dia tu, bagi 10, dapat 1 bahagian. Kalau 1 markah tu dapat 10 markah. Sikit semayang dia tu. Ini mungkin orang semayang terlalu tidak khusyuk. Ya. Tunggal langgang. Tapi susah semayang. Semua out. Ada yang dapat 1/8, banyak sikit dapat 20 markah. Kalau dalam PSO tak lulu lagi tu. Merah lagi pen ustaz nak bagi, cikgu bagi pen merah. Dia cikgu nak write dulu lah. Sekarang dah tak ada PSO. Sekolah rendah sekarang dah tak ada PSO. Kita bagi band 1, band 2 sampai band 6. Lagi susah tuan-tuan nak value orang pakai band ni, pakai 1, 2, 3, 4, 5, 6 ni. Dulu markah senang, dia jawab kita bagi, dia tak jawab kita tak bagi. Tapi kalau kita write kita PSO kena ada 2 pen lah, 1 hitam, 1 merah. Untuk tulis markah dia tu. Kita write semua pen merah. Tapi untuk tulis markah tu, kalau dia lulus, kita tulis pen hitam atau pen biru, 90, 80. Kalau dia gagal, kita tulis pen merah, 38. Below 40 memang gagal lah. Kat mana-mana pun sekolah, mesti sama je. Ada yang dapat 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3 dan Nabi kata 1/2. Dan Nabi stop at that point. Maksudnya semayang ni tuan-tuan, paling banyak pahala pun boleh dapat separuh je. Susah je Ustaz, tak semayang lah. Jangan macam tu. Dia motivasi kepada kita supaya semayang ni ikut aturannya. Ya. Dan kita buat yang paling penting sekadar yang kita mampu. Mana yang terbaik lah. Ni the best prayer dah aku boleh buat. Sebab tu Nabi kata dalam hadis yang lain, hadis Ahmad ya, sallu salatan muwaddi. Bila kamu semayang seumpama selepas ini kamu dah tidak solat lagi. Mana mati ya. Ni Allah aku semayang ni. Tapi kita tak ada idea seumpama itu. Jadi kita semayang ya kan. Tetap jadikan semayang ni macam hoklah semayang. Ya. Mana buat hok terbaik ya. The best lah yang kita ada. Yang kita boleh lakukan ya. Baik. Jadi orang ni tak erti semayang, kita ajar. Banyak mana dia semayang, banyak tu kita dapat pahala. Allah Ta'ala maha kaya tuan. Kalau Allah Ta'ala bagi pahala kepada seluruh makhluk-makhluknya di kalangan jin dan manusia. Nabi kata seumpama satu laut, hanya satu ludah saja. Laut yang luar itu adalah kurnia Allah. Ludah tu adalah semua hajat-hajat manusia. Semua pahala, semua kebaikan Allah Ta'ala. Jadi satu ayat. Orang tu dia malas. Tadi dia tak erti, kita ajar. Ada orang tu dia malas, tak pernah mari surau.
Kita pun ajak dia. Once dia mari surau, banyak mana yang dia mari tu, dia buat tu, banyak tu lah kita dapat pahalanya. Jadi di atas satu-satu ibadah yang kita lakukan, dia ada networking dia. Saya semayang tuan-tuan, bukan saya seorang dapat pahala tu. Kau ajar saya, kau ajak saya, kau bagi motivasi kat saya, kau mempermudahkan urusan saya mari semayang tadi. Kau jaga tu. Mari buka tingkap. Bang, surau, okey, buka pintu, masuk. Dia memudahkan kerja saya. Dia pun dapat pahala kot macam saya juga. Ya. Mana tahu? Dia ada networking dia tau. Pahala ni main. Dan begitulah kalau kita buat kebaikan-kebaikan yang baca Quran, zikir. Dah apa lain kita tolong orang, tolong surau apa semua. Apa-apa kebaikan lah yang kita buat tak tertentu kepada ibadah-ibadah khususnya. Di solat dan seumpamanya, semua ibadah. Semua kebaikan. Benda dunia pun ibadah juga. Ya. Ajak orang. Ataupun apa-apalah kita bagi motivasi kat dia, kita bantu dia. Macam-macam. Ini disebut sebagai ibadah. Dan para ulama memang menggalakkan kita supaya memperbanyakkan ibadah muta'addiyah. Kerana dia umpama pasif pahala. Kita tak buat, kita dapat. Ya, macam kita buat investment lah. Kan? Ada orang ni memang dia kerja. Kita pun bekerja. Banyak mana kita bekerja, banyak tu gaji kita dapat. Terutama orang dibayar gaji harian. Ya. Nah, sebulan dia kerja 20 hari. 20 hari gaji dia dapat. Orang lain bekerja 25 hari. 25 hari kita gaji dia dapat. Kita ada fix salary, okey lah ya. Tapi ada orang dia tak buat kerja. Dia hanya bawa duit pergi ke bank contohnya atau mana-mana pusat kewangan ni. Atau pada syarikat dia buka investment. Tapi tak patut syariah lah ya. Yang tak patut syariah pula. Investment ini banyak tak patut syariah. Banyak jadi riba. Kita ingat kita invest tu macam kita kerja dah dapat duit kan, tapi riba. Hari tu orang ni lah, orang taman bagi saya, dia bagi PDF lah kat saya. Tak, saya ada invest frozen food dekat Terengganu. Katanya patuh syariah ni. Tak tahu lah siapa cakap patuh syariah ni. Adalah 12 muka surat kontrak. Baca first page dah, tak patuh syariah ada. Jaminan wang pelaburan dikembalikan. Confirm riba. Kerana bila kita invest, dia tak boleh dijamin oleh pihak syarikat. Dia mesti dijamin oleh third party. Contoh melabur ASB, bukan Saint Dabi yang jamin tu, kerajaan yang jamin. Kalau ASB yang jamin, pelaburan tu jadi haram. Kerana dia bukan invest, dia jadi loan, dia jadi pinjaman lah. Pinjaman, kita bagi kat syarikat tu, sebenarnya kita bagi pinjaman. Boleh ambil untung lah pinjaman. Dia riba. Tu beza pinjaman dengan pelaburan. Pinjaman ni kita bagi duit, dijamin bayar balik. Kita bagi kawan kita RM10, lepas ni dia bayar RM10 balik. Tapi kalau invest, kalau ada jaminan, dia jadi pinjaman. Pinjaman tak boleh ambil untung, jadi riba. Tapi kalau tak ada jaminan, dia investment. Itulah pelaburan sebenar. Kalau ada jaminan wang dikembalikan, hanya Islam buat macam tu, tak nak membebankan si peniaga. Tapi kalau dia fikir kalau dia buat tiada jaminan wang dikembalikan, siapa nak melabur dekat dia? Dia kontrak tu pula. Ya. Jadi pasif ya. Jadi kita pun macam tu. Sebab itu saya sebut tadi, macam anak kita ajar dia semayang. Memang ustaz ajar kat sekolah. Tapi kita yang duk ajar dia basic semayang, duk galakkan dia, duk ingatkan dia all the times. Itu semua termasuk networking pahala. Ya. Jadi kalau kita semayang, ya Allah, aku hadiah pahala semayang ni kat mak bapak aku. Ataupun berilah pahala pada mak ayah. Kita buat, automatically dia dapat. Because dia yang ajar kita. At first. Sebab itu Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, ulama besar dunia lah, termasuk dalam mazhab Syafi'i. Syarah Fathul Bari itu. Yang syarah Sahih Bukhari itu nama dia Buku Fathul Bari. Dulu-dulu tak timbul jenis kita nak hadiah-hadiah amalan, dulu tak timbul. Zaman Nabi tak ada, zaman sahabat tak ada. Mari zaman yang 600-700 Hijriah baru ada lah. Jadi ada setengah ulama dia setuju
okey, okey je, tak ada apa-apa masalah pun. Ada sebahagian yang tidak setuju lah. Pertama kerana tidak ada nas, dia kata tak ada, kalau Nabi ajar ni tak ada. Dan yang paling menarik ialah seumpama kata beliau, semua kebaikan dan pahala yang kita lakukan, hasanatuna fi mizani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pahala-pahala kita semuanya berada dalam timbangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa? Wal muallimul akbar. Kerana dialah guru yang paling besar. Bila kita buat satu benda, kita dapat pahala, guru kita dapat pahala. Saya sebut networking tadi kan. At the same time, guru kepada guru kita dapat pahala. Guru kepada guru kita dapat pahala. Guru kepada guru kita dapat pahala. Sampai subuh saya nak sebut guru kepada guru nak sampai ke Nabi ya. Guru kepada guru sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat pahala. Baik itu dia kata orang yang paling banyak pahala dan kebaikannya ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma baginda tidak ditimbang amalannya seumpama manusia-manusia yang lain di sisi majoriti. Ya. Tapi kalau nak kira pahala, dia lah pahala yang paling banyak. Kita buat apa sahaja dalam kebaikan, automatically ia pergi kepada Rasulullah. Networking tadilah. Bahasa pada hadis ini dan banyak lagi hadis-hadis yang lain. Sebab itu kita digalakkan supaya amal ma'ruf, nahi munkar. Ini semua networking pahala dan kebaikan yang kita boleh dapat. Ya, macam tadilah orang tu tak semayang, kita ajar dia. Kita dah buat fardu kifayah. Orang tu malas nak ibadah, kita ajak dia. Sebenarnya selain daripada kita dapat pahala yang besar daripada hasil dia buat tu, kita juga telah buat satu kefarduan yang lain yang disebut sebagai fardu kifayah. Kita nampak sahabat kita tak sembahyang Jumaat, kita ajak dia. Kita jangan tegur, apalah kau ni tak sembahyang Jumaat. Kena ada wisdom dah sikit kan. With hikmah kan. Ajuk. Jangan duk condemn, manja. Galak kan. Itulah cerita macam anak kita lah tuan. Tanya marah, kita marah juga. Tapi after marah, kita balik dia punya moral. Macam itulah. InsyaAllah ta'ala, mudah-mudahan lah. Jadi dia buat mari beberapa hadis yang lain. Mungkin saya boleh baca. Tapi idea pada malam ini, walaupun dah 1 jam saya ialah supaya kita saling bantu-bantu sama kita dalam kebaikan dan saling orang kata memperbanyakkan ibadah-ibadah yang muta'adiyah seumpama ini. Jangan ibadah seorang-seorang ya. Kita ibadah ya. Mungkin ada lagi jemaah-jemaah kita dekat taman ni yang tak datang jemaah, kita boleh ajar. Ataupun kalau kita tak boleh buat secara individu gitu, buat program seumpama tak kisah ya. Dan mungkin ada lagi ruang-ruang kebaikan yang lain. Dan dalam banyak hal kita saling membantu lah. Ada nak tanya apa-apa? Muslimat ada soalan? Sejuk ke malam ni?